Selamat tuai ta channel ke. I'm Clement Langat Sabang, as a book researcher and a senior lecturer by profession. Being the speaker of this dialect, I'm going to share with you how we spell the Cebu words. Now, by the way, if you find this interesting, please click the subscribe and share button so that you can continue to enjoy my coming video. Pertama sekali kita tengok ataupun kita bunyi sebutan. Okay. Nah, bunyi sebutan dalam sebut ini mempunyai banyak persamaan dengan bahasa Malaysia. Okay. Kita lihat beberapa contoh dia. Okay. A yang berbunyi A. Contoh abi. Abi yang bermaksud tiada ataupun no. Okay. Now, manakala I pula, I mempunyai dua bunyi. Pertama, bunyi I ialah seperti dalam contoh genin. G-E-N-I-N. Genin yang bermaksud sejuk ataupun cold. Nah, bunyi I yang kedua ialah seperti A. Contoh, paneh. P-A-N-E-Y. Paneh bermaksud cakap ataupun talk. I pula berbunyi I seperti dalam contoh ikang. I-K-A-N-G. Ikang yang bermaksud baju ataupun shirt. O pula seperti bunyi O dalam contoh tipo. Okay. Tipo bermaksud sudah ataupun already. U pula berbunyi U seperti dalam contoh umah. U-M-A-H. Umah yang bermaksud huma ataupun farm. Now, W bunyi W pula ialah seperti wah. Seperti contoh wah, W-A-H, wah yang bermaksud kita berdua ataupun the two of us. Okay. Nah, Y pula bunyi dia seperti yah. Yah dalam contoh yah, Y-A-H, yang bermaksud dia ataupun he or she. Kedua, kita lihat bunyi huruf yang berturutan. Dalam sebut, apabila ada dua huruf yang sama digunakan, huruf berikutnya akan disebut sebagai bunyi vokal panjang. Contoh, A, E, A. A merujuk kepada kayu keras yang tidak mudah reput. Ataupun dalam English, any hardwood that does not rot easily. Dua, ang. A-A-N-G. Ang. Yang merujuk kepada jarak antara sesuatu or any space between two object. Seterusnya ialah mah. M-A-A-H. Mah yang bermaksud rangup ataupun crispy. Dan seterusnya ialah na, N-A-A. Na merujuk kepada batu kecil yang terdapat di tebingan sungai. Okay. Pebbles found along the river banks. Dalam sebut ini, kita dapat lihat bunyi vokal panjang ini boleh terdapat di permulaan perkataan, pertengahan perkataan, ataupun penghujung perkataan. Tiga ialah bunyi nasal. Bunyi nasal ini merujuk kepada bunyi yang dikeluarkan melalui hidung, seperti bunyi ng. Okay. Contoh, ameng. A-M-E-N-G. Bunyi dia seperti A-M-N-G saja. Yang ameng merujuk kepada locate ataupun
necklaces. Perkara keempat yang kita lihat di sini ialah tentang bunyi glottal. Okay. Mana bunyi yang berhenti di kerongkong akan menggunakan simbol glottal. Right. Kalau mana-mana bunyi yang berhenti di belakang mulut akan menggunakan simbol K. Contoh dia, kita tengok perkataan mata. Okay. Mata, M-A-T-A, mata, yang bermaksud dalam sebut ialah mentah. Raw. Now, perkataan yang sama jika ditambah dengan glottal menjadi M-A-T-A glottal menjadi mata. Mata bermaksud memadam lampu ataupun off the light. Now, perkataan yang sama tadi ditambah dengan K menjadi matak. M-A-T-A-K, matak, yang bermaksud memaku sesuatu ataupun nailing something. Cara kelima, kita tengok penggunaan C dan S dalam sebut. Nah, mana-mana perkataan yang dimulakan dengan C dianggap berasal daripada perkataan sebut sendiri. Contoh, cuah, C-U-W-A-H. Cuah merujuk kepada sarung parang ataupun scabbard. Manakala perkataan yang berasal daripada English, bahasa Malaysia ataupun bahasa etnik yang lain yang bermula dengan S akan dikekalkan sedemikian, namun ejaan dia adalah mengikut sebutan orang di rumah panjang. Contoh, sekolah, S-E-K-U-L-A-H, sekolah yang merujuk kepada sekolah or school. Please don't forget to leave your comment in the comment section below. Thank you.